الله الرحمن الرحيم. وأخذ المستضعفون من العبيد والإماء ومن المساكين والفقراء ومن الأتباع والموالي يستمعون إلى أنباء هذه الدعوة فيتنسمون منها روح الأمل يهب عليهم ويطمعهم في حياة أفضل من هذه الحياة وفي منزلة أكرم من هذه المنزلة. وقد كانوا يعيشون في غمرة من الإهمال والظلم تجعلهم أخف درجة من الحيوان الأعجم، ويقضون أيام الحياة مغمورين مطمورين مرغمين على أن يقبلوا عنكة الذل والبؤس حتى يموتوا، وهم يقطعون أيامهم بلا أمل ورجاء ويعيشون ويموتون نسيا منسيا كأنهم سقط المتاع في هذا الوجود. Kemarin dia sebut bahawa setelah timbul bala di antara Nabi SAW, setelah Nabi kita buat ucapan di Bukit Safa, timbul bala dan tentang yang terbuka di antara Nabi, di antara saudara dia, maka hasil daripada balah ni, walaupun pada asalnya Abu Lahab tu bertujuan nak sekat pengaruh Nabi. Sebab tu Nabi duk turun syarah, turun selama jadi sekat. Tujuannya malah boleh jadi berebok. Tahu-tahunya orang pakat tanya khabar, apa balah. Jadi begitu pula. Apa balah, apa gege, apa jadi gege di Bukit Safa. Akhir sekali bila mu tanya, aku tanya, maka mu jawab, aku jawab. Kira-kiranya berkembang jugalah pengaruh Nabi SAW. Dan merebok jugalah ajaran Islam. Satu dia, ini orang strategi tak betul. Cara Abu Lahab disekat Nabi di tengah ceramah tu, walaupun dia bertujuan nak sekat pengaruh Nabi, tetapi tahu-tahu cara dia menyekat tu timbul benda baru di kalangan muka. Yang menyebabkan pakat tanya khabar, aku tak tanya khabar. Jadi akhirnya merebok juga. Dan boleh jadi kalau dia sekat tu lah lebih cepat merebok daripada dia biar gitu. Kalau dia biar gitu bakali mana orang panggil tidak duduk lima tidur sana. Tapi bila dia buat lagu tu, ibarat duduk lima tidur. Ini orang panggil salah teknik. Dari segi strategi campaign orang panggil cara Abu Lahab tu salah strategi. Itu mana kata dia baru ni. Hari ni pula, bila jadi geja kata dia, mulailah mustada'afuna minal abid. Mulailah golongan tertindas. Golongan tertindas. Orang komunis sahu sangat. Dia sebut golongan tertindas, golongan teraniaya, golongan yang dijajah apa semua sekali itu. Kepada orang yang tidak mengaji sejarah, dia kata ini satu gerakan baru komunis. Kalau komunis nak bela orang tertindas, komunis nak bela orang miskin. Hakikatnya belum daripada komunis lahir di muka dunia, Islam dulu telah ambil tahu masalah mustada'afin, masalah orang tertindas. Maka Islam, cara dia bela orang mustada'afin lebih hebat daripada cara komunis bela lagi. Komunis bela hanya dalam masalah makan ini. Orang panggil masalah ekonomi. Tak, manusia ni tidak masalah ekonomi yang menjadi kepentingan dia. Banyak lagi benda yang menjadi keperluan hidup manusia lain pada ekonomi dan sosial. Islamnya dia ajar ke orang, dia kata kalau mu turut Islam maka keadaanmu terbela. Kenapa? Kalau Islam ni atas muka dunia menjalankan keadilan dan di akhirat kelak orang yang susah payah menegakkan keadilan ni akan diberi syurga. Mana ada komunis dan mana ada teori di muka dunia ni boleh royak syurga di akhirat kelak lain pada Islam. Jadi boleh yang mikir kata dia ni, wa akhadal mustada'afuna min al-'abid wal ima', mulalah orang-orang yang tertindas. Siapa dia yang tertindas? Iaitu golongan hamba abdi, baik lelaki baik perempuan. Abid, hamba lelaki-lelaki, ima', hamba perempuan. Wa min al-masakin wal fuqara, baik tu golongan miskin dan fakir. Wa min al-atba'i wal mawali, baik tu daripada golongan pak turu wal mawali ni hamba-hamba yang telah dimerdeka. Mulailah orang muslimin yastami'una ila anba'i hadhihi da'wah, mula bertelinga, mula berdengar pada berita dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada dia mendengar, faytanassamuna minha rauhal amal. Tanassama ni maknanya merasa sedap angin kecil. Pagi-pagi angin pagi tu orang panggil nasimus sabah. Nasimus sabah kita panggil angin bayak.
Angin barat tipu, boleh pagi tu. Walaupun sejuk, tapi menegahkan tubuh. Sebab tu pagi-pagi orang jogging kan. Orang hungar, jalan gedung. Kita kata Allah sejuk-sejuk. Itu kesegaran hasil daripada tiupan angin nasi sebelah pagi ini menyebabkan orang tubuh segar. Jadi sebagaimana angin, tiupan angin supaya bahasa sebelah pagi ini menyegarkan tubuh, maka orang-orang mustada'afin yang terpilah di Mekah juga, jiwa dia menjadi segar dengan ucapan Nabi. Laksana tubuh dia kena tiupan angin pagi. Itu mana kait. Faitanassamuna rawhal amal, maka mereka itu merasa segar daripada kesegaran cita-cita, yahubbu alaihim, yang berciut ke atas mereka. Ucapan Nabi SAW memberi janji-janji yang baik pada mustada'afin ini, syurganya berapa di akhirat kelak, semua sekali menimbulkan kesegaran jiwa dia. Itu dah ayatnya. Ayatmi'ahum fi hayatin afdala min hadil hayah, menyebabkan orang ni timbul dalam hati dia rasa komuk dan rasa nuk kepada hidup yang lebih afdal daripada hidup di muka dunia. Sebelum daripada Nabi ni mari, maka orang yang rasa ni sajalah hidup kita. Kita hidup mati. Daripada mati, tak ada masalah apa. Tapi Nabi mai royak pada manusia bahawa entah pada kita mati hidup balik. Dan bila kita hidup balik, Allah Ta'ala akan balas orang yang buat bakti pada Allah di muka dunia ni, walaupun miskin, walaupun mutaqi, walaupun mutaqinnah, semua bakti kami pada Allah akan dibayar balik di akhirat dunia sepenuh, namanya syurga. Daripada orang jahat-jahat di muka dunia, gede-gede di muka dunia ni, walaupun sejak muda sampai tua, tak pernah dibalas oleh mahkamah, tak pernah ditangkap oleh polis, tapi di akhirat kelak Allah Ta'ala akan jijak, dia akan nyek, dia akan kelak, dia akan radak, dia akan layu, dia akan bakar di lapilah. Hasil daripada itu, maka orang yang selama ini, dia pun nak nyanyur, dia semua tak lagi, tak boleh bunuh muka ni, berasa segar. Kalau setahun itu, peluang kita jujur tak kepala dia tu pula, akhirat pula nak jujur tak kepala dia di muka dunia, tak boleh, muka dia melek. Jadi ketika tu orang timbul semangat lewat hidup, semangat nak berjuang, semangat nak berjihad, walaupun letih datang karya sekalipun, dah ada cadangan hidup segar di akhirat kelak. Ni dia, ini semangat. Inilah pahlawan ni, yang berdua Islam dari gagah sini tu lah, pahlawan ni janji yang Allah Ta'ala beri di akhirat kelak, kita yakin. Dan bukan ni juga lah orang kafir, baik Kristian, baik Yahudi, malu sangat bumi Islam. Bila bumi Islam malu sangat ni, tak kira orang Afghanistan, kau sebut lagu tu orang Rusia malu, tak kira orang Palestin sebut lagu tu orang Yahudi malu, tak kira orang Iran sebut lagu tu orang Amerika malu, tak kira orang Melayu sebut lagu tu orang bahasa jenis, gapo dia, lagi kita malu juga ni kih ni. Kih kalau bumi Islam, dia kalau dibiar perjuangan Islam, dia sebut rata-rata, tak ada orang lawan kita. Akhir dia buka dada, peluru pun dia buka dada, setelah jari peluru pun dia buka dada. Kenapa? Kalau aku mati, aku mati saya. Dia malu penyakit Nisa tak ingat buat apa musuh Islam. Sebab itulah kalau bunyi Islam tak disebut melampau lah, keranak lah. Dia nak kekuk, nak suruh pejuang Islam ni buat ranak kan. Kalau hak bodoh, ranak lah. Tapi kalau sudi, itu lama dah. Itu dia. Jadi hakikatnya, ia jadi marah sangat pada pejuang Islam ni daripada ni lah. Sebagaimana Abu Jahal marah ke Nabi, sebagaimana Abu Talib marah ke Nabi. Kalau perjuangan Muhammad ni jaya, maka habislah kita. Tak nak buat apa kita. Saya nak gapo pun, apa ni khatak gapo pun, orang duduk main ahad, Tuhan, syurga, gapo, sudah. Ini dia kata dia. Jadi, kalau terlihat fi hayatin afdala min hadil hayat, maka Nabi kita mau beri semangat pada mereka itu untuk nak hidup dalam bentuk yang lebih baik daripada hidup di muka dunia, iaitu hidup akhirat. Sebab itu doa kita. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Iaitu aku nak minta mu hidup aku ni dia jadi kehormatan. Dan aku nak minta mu biarlah mati aku ni berupa kerahatan daripada sebagai keburukan. Jadi walaupun atas dunia ni aku penat cari makan, pasal buat nak orang, kau tak boleh kat aku orang dia sekat. Kalau modal aku tak cukup, kalau lesen aku tak boleh, kalau ini sekat dia buat oleh manusia menyebabkan kita jadi susah. Itu aku nak minta Nabi Allah susah aku di muka dunia ni akan tamat sekat aku mati. Dan bila aku mati, biarlah hidup aku ni rahatan min kulli syar. Rahat dan senang daripada sebagian bahaya di muka dunia. Lamanya aku menanggung susah di muka dunia. Kalau semata-mata takut kemungguruanmu, biarlah bila aku mati, aku rahat daripada sebagian ni. Dia menukar susah payah aku di muka dunia, ini kesenangan sepenuh.
Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai semaya atas Taj'aluhum wa fi manzilatil akram min hadhihi manzilah, dan dalam derajat yang lebih baik daripada derajat dunia ini. Waqad kanu ya'ishuna fi ghamratin min ihmal wa dhann. Kenapa kata dia? Kenapa orang ni bosan seronok dengar ucapan Nabi? Kerana puak-puak ni hidup dalam keadaan dalam kubah pembiayaan dan dalam kubah kezaliman. Mana orang Mekah, orang Arab Mekah, ia tidak bertarah kaya, tidak bertarah tua, itu dijadi ke hamba abdi. Laksana orang ni kena jeruk dalam kubah kezaliman. Sebab mana bayar busuk tahu lakubah, bayar tak pakai tahu lakubah, maka manusia tertentu di Mekah zaman itu, belum terlahirnya Islam ni, hidup dalam kubah anyanya dan dalam kubah kezaliman. Dan kita baca sejarah dunia Eropah. Waktu sebelum daripada revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini berlaku tahun 1787, begitu lebih kurang. Jadi dalam kurun yang 18. Ada kurun ke-18 dan kurun 20. 200 tahun Allah kemari. Ini belum daripada 200 tahun Allah kemari. Belum daripada revolusi Prancis. Orang Eropah dia besar-besar revolusi Prancis ni. Kalau mungkin tak ada jumpa pun begitu. Manusia ni koli. Toke beri makan ke dia hanya untuk hidup. Dia orang ni punya dikali apa pula kali esok. Kalau tak lalu makan dia mati. Esok tak nak kerja. Kali apa tak ada pula. Jadi dia beri makan, dia beri pakai. Sekadar orang ni boleh hidup, pergi cok dia, pergi urus kilat dia, itu pagi esok. Sebab tu lah, bila main revolusi Prancis, orang pakak sokong belakang, orang pakak bantu belakang, pecah bunuh berapa ni, pasti berapa semua sekali. Sedangkan belum pada revolusi Prancis ni, tengah 2000 tahun dulu, telah ada revolusi dah. Telah ada agama dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan sebab orang Eropah tak setimu Islam, dia takut ranak. Dasar orang Eropah, maka dia punya Islam. Dia tak wayak Islam pada anak buah dia. Kalau dia buatnya revolusi Prancis, revolusi industri Eropah. Baru 200 tahun, tengah 200 tahun ni yang benda ni berlaku. Bagi kita agak Islam, kita kata, apa revolusi Prancis ni? Islam tu bawa benda yang lebih baik, lebih berunggul daripada revolusi Prancis ni. Tapi kita orang yang dibawa jajahan orang putih, bawa jajahan Prancis, tak tahu langsung kita Islam. Dia tahu je orang semaya, poso. Yang orang putih setuju lah kalau boleh orang Melayu ni dipisah poso je daripada Nabi Muhammad SAW. Dari segi pembentukan masyarakat, dari segi penyusunan sosial apa semua, kecuali dia lebih tahu si Abu. Supaya timbul Eropah dia, Prancis dia, Washington dia, Lincoln dia, apa semua sekali itu. Itu dia dulu. Atau dia orang hidup dalam keadaan kebiayaan, taj'aluhum ahatta darajatan min al-hayawan ajam, menyebabkan mereka itu lebih rendah derajat daripada binatang tak dicakap maknanya. Manusia ni binatang dicakap. Adapun mukubar binatang tak dicakap. Tarah manusia di zaman jahiliyah lebih teruk daripada tarah mukubar maknanya. Wa yaqduna ayyam al-hayati maghmurin maqmurin. Orang itu menghabiskan masa hidup dia dengan keadaan terbiar. Murhamin ala an yaqbalu 'aisha dzul wal bu's hatta yamutun. Orang itu dipaksa untuk terima hidup rino sampai mati. Dan orang panggil apatik di Afrika Selatan ni pucuk mai sini jadi balas apa kemudian tu. Hum yaqtauna ayyamahum bila amalin wa raja. Orang ni menghabiskan masa hidup dia dengan tidak ada sebagai angan-angan, dia tidak sebagai harapan. Hidup bangun pagi celak mata, buat kerja sekali boleh makan cukup. Nak kaya jangan ada harap. Nak makan 2 kali sehari pun ala-ala maknanya. Ini hal manusia di zaman jahiliyah. Wa ya'ushuna wa yamutuna siyam-siyam. Orang ni hidup dan orang ni mati dengan tak ada siapa dia peduli pun. Dia beranak pun orang tak boleh melawat dia. Dia mati pun orang tak boleh melawat dia. Sebab hidup ni semata-mata untuk jadi khali bagi seorang tokoh. Itu dah tarah manusia zaman itu sebelum daripada Islam ni wujud di muka dunia. Ka'annahum saqatul mata' fi hadzal wujud. Seakan-akan manusia ini ibarat sampah sayap di muka dunia. Tak ada siapa nak peduli pun. Faja'ahumul Islam bimabadi'ih qaimah. Maka semua begitu Islam bawa mari asas-asas hidup yang betul. Mabda' maknanya kita panggil prinsip. Islam bawa mari mabda', bawa mari prinsip hidup yang begitu sekali betul. Yuqidhum min dzalika liya'sil qatil, untuk menyelamat manusia daripada dihinggap oleh penyakit peras yang membunuh jiwa manusia. Wajaftahu lahum babal amal fi hayatin ukhra ba'da hadhihi al-hayat, dan Islam membuka untuk mereka
Itu menuju pada angan-angan untuk boleh hidup dalam hidup lain dalam hidup akhirat. Jadi Islam raya dunia ni tidak sekali ada lagi ala lain namanya ala akhirat. Dan ala akhirat bukan lagi ala kerja. Ala akhirat ialah alam menerima balasan. Orang buat baik di muka dunia akan terima balasan baik di akhirat, walaupun di muka dunia tak ada orang nak kenal dia. Orang yang buat jahat di muka dunia akan terima jahat di akhirat pula, walaupun atas muka dunia ni dia boleh hidup senang-senang, tapi di akhirat pula dia akan terima balasan jahat. Menyebabkan orang berasa, kalau kita peluang hidup kita selamatnya ada lagi, namanya akhirat. Wa fiha, sebab itulah orang kaum ini bila dia marah kepada gerakan Islam, dia kata Islam ni candu ni syah. Candu. Al-Islam atiu syah. Ad-din atiu syah. Agama ni piun. Apa? Piun kan? Candu. Agama ni candu. Dia mau tak ada orang nak buat. Tak ada orang nak kata aku dia kata agama ni candu. Kenapa? Sebab mana orang isak candu ni kapan dia isak juga. Kerok juga balik mata duk puasa sepuluh di istana dia. Puasa berapa dah sono dia. Rupa ke jalan tak pula bang khayal apa macam-macam pasal. Maka pensyarah agama, sekolah-sekolah agama, Quran semua ni merupakan candu. Kerana bila dia royak syurga, royak nikmat, royak apa ni orang jadi khayal dengan syurga. Waktu tak ada arwah dia nak jawab. Tak ada orang nak berhenti. Jadi pada orang yang tidak mengaji agama, dia bersedia juga dia dicandu. Tapi kalau kita baca sendiri sumber agama Quran yang namanya hadis, tengok pada sejarah Nabi SAW, maka kita berasalah bahawa sebenarnya candunya wahai kaum ini. Duk royak kau orang bahawa kalau turut kaum ini, maka orang ini sama rasa berlaku. Sama rasa berlaku, sama miskin berlaku. Gitu. Bukan sama kaya, sama miskin berlaku. Akhir sekali, memang kedua Tuhan nak jadi masa kita lain. Walaupun gerakan komuni dunia ini asal daripada revolusi tahun 1918 kan, tapi dunia ini kita tengok kegagalan komunis menyebabkan Gorbachev lah ketua dia nama Gorbachev ni kan, belum pada Gorbachev ni mari berapa dia Khrushchev kata semua sekali. Gorbachev buat perundingan di antara Amerika dan dia iklan dalam parlimen dia baru ni bahawa dasar komunis akan diubah. Ubah tu agak-agak beri ke Amerika, agak-agak beri kapitalis. Akhirnya terai jelas komunis ni gagal dalam dapat matlamat dia. Lalu dia berubah beri ke kapitalis, dia kita harap tu masa keluar bila Islam ni gambung boleh bangun, dia akan satar pada peringkat bahawa komunis pun tak pakai kapitalis pun tak pakai, yang pakainya Islam. InsyaAllah. Tapi tentulah di atas kerja kuat kita lah pula, jangan main doa saja. Doa ni minta dengan Tuhan. Kita ni nak suruh Tuhan semua kat kerja, kita berdoa ni. Mana boleh jadi. Belah-belah kerja, belah-belah doa, belah-belah kerja, belah doa saja. Kata dia, Islam bawa mari prinsip-prinsip hidup untuk menyelamatkan manusia daripada dihinggap oleh penyakit peras yang membunuh jiwa manusia. Dan Islam berjanji bahawa manusia mempunyai hidup yang satu lagi yang hidup akhirat. Dan di sana akan kita mendapat bahagia. Sekiranya atas muka diri kita junjung tiada Allah. Fihal adalatul mutlaqah. Di akhirat kelak keadilan mutlak. La allati la zulma fiha. Yang tidak ada sebagai sikit zalim. Seperti kita baca semalam. Seperti kita baca semalam bahawa orang yang ditulis ahli syurga dah tu pun tak jadi masuk syurga selagi di pada masyarnya ada seorang yang disebut nama dia bahawa tak ada salah lagi Tuhan aku dia tu. Walaupun dia tu Tuhan kira masuk syurga dah, tapi Tuhan panggil balik orang tu. Sebab masalah syurga dia pesan urusan dia ni. Bukan kata dia kata ada dia dengan tak salah. Apa pasti tu. Orang dalam syurga dia boleh masuk syurga setelah apa namanya dia pada lain disesat ini Tuhan. Dia orang masuk neraka pun dia masuk neraka pun hati. Setelah sekali dia dengan orang Tuhan terasa berlaku. Orang ni tak ada seorang pun kela, hak bawah hati, hak luka hati tak ada di akhirat. Itu dia hidup. Jadi kalau sekarang tu benar tak boleh hidup doa lah di atas muka dunia ni maknanya. Kalau begitu duduk. Wa fiha al-jazaa'ul haqqul ladzi la syakka fihi. Dan di akhirat kelak akan manusia akan terima pembalasan yang sebenar yang tidak diragu-ragu lagi. Supaya doa hak Nabi Tuhan boleh jadilah. Wa fiha as-sa'adatu ad-da'imatu allati la inqita'a laha. Dan di akhirat juga kebahagiaan dia tidak ia berkekalan yang tidak putus-putus.
Kalau nak makan pun boleh makan sokmo, tak uti kenyal, tak uti jeluk. Kalau nak tidur pun juga. Wa fi al-jazaa'ul haqqul ladzi la takfi, dan di akhirat kelak akan manusia akan terima pembalasan yang benar yang tidak diragu-ragu lagi. Supaya doa hak lagi lagi akan mereka dilah. Wa fiha as-sa'adatud da'imatu allati la inqita'a laha, dan di akhirat juga kebahagiaan dia tidak dia berkekalan, dia tidak putus-putus. Kalau makan pun boleh makan sokmo, tak uti kenyal, tak uti jeluk. Kalau nak tidur pun boleh tidur sokmo, tak uti jaga, tak uti menegah. Kalau nak beli pun boleh beli sokmo, tak uti mau tua, mau beli muda, tak ada. Mulus kelel ini tak ada hak. Dan kadang-kadang ni sebab kita ni tak biasa. Hidup lagi tu kadang-kadang kita nak tak isi. Wah, mana kebahagiaan yang terpanjangnya tak ada dekat. Kalau kita terpengaruh dengan hidup dunia dia sana, ada dekat sini, ada dalam ni, sini ma'urdah, sini dapat. Akhir sekali kita bila kita baca Quran, dia buaya kita akhirat, seakan-akan kita tidak tahan. Kalau lama kita kena dulu dalam hidup dunia yang tiba ancaman yang tiba sabarnya. Sebab tu Nabi kata, penting kata, a'adat li udari as-salihin ma la 'ainur ra'at. Aku cadar benda ni untuk hamba aku yang soleh, tak dia lati, tak dia kuat, asalkan dia soleh. Benda yang mata dia tak lagi tengok, wala udhuni sami'at, benda telinga dia tak lagi dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak ada kisah atas hati balik. Kok hati mu tak lagi kisah, kok mata mu tak lagi tengok, kok telinga mu tak lagi dengar. Kok aku duk wajak dalam Quran tu bukan hak tu sekadar memudahkan kita. Dalam sebenarnya ada wahanggu, ada wahama, ada daging borong. Ini aku kena wajak ni mudah ni yang mesti. Kalau aku wajak hak sebenarnya tak boleh betul. Jadi dia ni. Supaya kita wajak kat tua, apa namanya komputer. Komputer. Walaupun orang lain gegak dan mesti, tapi dia sebab orang tu dah pakai komputer air itu, dia tak mesti sebelah mana dia nak isi komputer. Waktu telefon ni mula-mula masuk ke Arab Saudi. Waktu telefon mula-mula masuk ke Arab Saudi. Alim ulama sana ayat setan. Apa sorang bunyi lah tanduk tu? Setan. Kalau kata sorang ni. Kata hati. Dengan sebab alim ulama kita akhir-akhir tak isi apa sekarang masalah tabi'iyah, masalah agama, masalah akademik dia kali. Tahu-tahu dia, tarah dia, apa dia ni. Maka bila mana dia keadaan dia cara menuju. Dia Mekah ni masuk kemajuan cara menuju. Dah menurut tubuh dia cara menuju. Maka titi kembali dia cara menuju. Maka mari dia menuju ke TV. Dia telefon yang berapa akhir sekali dia kebangan menuju. Kata, dia tu hati, dia hidup. Benda dunia para hal semua. Bila kita lama sangat duduk berdatang, duduk mikir hak keduniaan saja, tak ingat dekat akhirat, maka bila mari ayat Quran ayat bertujuan ni, maka bagai tu getak tak masuk dah sana. Lama sangat kita duduk berlamuk ke dunia. Itu yang kata dia. وهون عليهم أمر الحياة الدنيا أمر الحياة الدنيا وما يلاقون فيها من شرة العتقة الظلم. Dan Islam lalu selesai urusan dunia dan sebanyak mana cabaran yang menimpa manusia di dunia min syiddatil 'aish daripada hidup susah wa qasatil zulmi dan kezaliman yang keras. Allah Subhanahu dalam doa Nabi Zakariya, Allahumma qina min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Itu aku nak minta ini, dia aku nak minta ini, beri pada aku yakin. Hingga siapa sebanyak mana masa'ib ad-dunya, sebanyak mana cabaran dunia ni, dia akan lekeslah. Aku nak minta beri pada aku yakin. Kalau bila merayak dia aku yakin pada ajaranmu. Hingga siapa sebanyak mana cabaran, dia fitnah, halangan, galangan ni, lekes, boleh lakuh, aku boleh atas tidak. Nah, jadi, seseorang manusia, dia akan merasa lekes dalam halangan dunia, kiranya kita ni yakin dengan ajaran Islam. Kepada orang yang tak tahan kena marah, tak tahan nak kena tukar, tak tahan nak potong gaji, tak tahan nak tak subsidi apa sekali, maka kita punya bukti itu kata bukti tidak yakin. Bukti sangat tapi dia tak yakin, apa boleh buat? Dia tak yakin kenapa? Kerana kita memiliki akhirat jaya-jaya. Baru tadi nak makan lah mana nak boleh makan, lah mana nak boleh tipu. Itu waktu 24 jam, mana lah boleh orang mikir masalah akhirat. Jadi ini yang kita sekali-sekala kita kena bukti 5 kali hari semaya.
Allahu Akbar, dia semua Allah Akbar. Hasil daripada kita ucapkan takbir, ucapkan ucapkan qoma, ucapkan bacaan kita, maka belah mana kalau kita dunia tu ada masa kita untuk mikir akhirat. Sebab itulah komunis. Dia sistem negeri dia, sistem hidup tak boleh, rakyat tak boleh milik sana. Rakyat tak boleh milik sana, rakyat tidak boleh milik kedai, rakyat tidak boleh itu. Tujuan apa? Tujuan supaya 24 jam rakyat ni mikir halakan. Tak ada mikir dah politik. Ikut orang atas, nak buat agama tak tu aku terima belaka. Kenapa tak ada masa aku nak mikir? Sebab mikir pun, nyesak berlaku. Dia golek punya lagi aku ya. Tapi itu cara kami buat abdi pada manusia. Islam dia dikeluar pada manusia milik. Nak milik tanah, nak milik itu, nak milik dapur, boleh. Tetapi jangan sampai kesukaan lala ke akhirat dia. Jadi Islam itu lanjut penuh di antara kapitalis dengan komunis. Itulah sebabnya Islam ni ada dua terima. Bila orang mikir sikit, Allah tahu Islam ni wasatan. Islam ni sebagainya caranya. Bila pergi pun dia sebagainya. Wa an yaqdira ala ma yulaqihi. Fama hiya illa fatratun qasiratun yastati'u al-mar'u an yahtamila ma yu'ani fiha min al-mashaqqah. Maka tidak ada apa pun. Dunia tidak ada apa pun. Hakikatnya kecuali sekejap masa yang manusia boleh sekejap. Boleh cukup sekejap sebagai masyarakat dan sebagai penat. 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, siapa hidup kita di muka dunia ni. Hakikatnya kalau banyaknya akhirat dia tidak ada tahu ni. Hakikatnya sekejap. Sebenarnya satu lagi. Sebab tu yang banyak kubur dia. Kita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang hidup dia mati, dia tidur dalam kubur 300 tahun. Bila Tuhan hidup balik. Dia kata, Yauman au ba'da yaum. Kalau kita hari, sehari kita tidur. Berapa tahun dia tidur, belakang dia sekian tahun. Apa ni hari. Dia orang bangun kubur di akhirat kelak, walaupun dia duduk dalam kubur berapa ribu tahun sekali tu, banding ni keadaan hurung hari daripada masa tu, dia ingat balik atas dunia itu. Sehari atau sekian. Kenapa? Kalau hidup dalam muka dunia ni, dia tidak latih diri dia untuk menanggung cabaran hidup. Untuk berdepan dengan masalah hidup. Tak boleh kedekut sikit. Tak boleh takut sikit. Apa ni? Butuh lalu. Tak boleh berapa berat sikit. Tahu lalu. Ini semua sekali latihan-latihan tidak wujud. Dan kalau kami masyarakat jihad atau perlu hidup dalam muka dunia. Kata dia, wa'ayna sebira. Tidak ada dunia ni kata wajib sekejap saja untuk manusia tanggung sikit. Untuk manusia pikul sikit sebagai kesusahan hidup. Wa ayyasbira ala ma julaqihi fiha an-nazulmi. Dan manusia atas muka dunia ni mencoba sikit di atas perkara yang dia berjumpa di muka dunia. Iaitu keanyayaan Allah atas. Hatta yasira ila hayatil amatil mutmainnah. Supaya semasa tidak dia ketemu dengan hidup yang aman, tenang molek. Yastanti'a bima fiha min as-sa'adati ad-da'imah. Dengan cara lagu itu dia akan dapat istinta', dia dapat mencapai bahagia hidup yang berkekalan. Wa kullu ma yabdulhu samanan bihadhihi as-sa'adah ay ya'muru qalbahu bil iman billah. Kata dia, apa yang perlu dia buat di muka dunia ni sebagai harga untuk bayar bahagia akhirat, ialah dia mesti penuh hati dia dengan iman pada Allah. Usaha kita memenuhkan hati kita supaya penuh tepu dengan beriman Allah ini merupakan titik untuk kita bayar syurga di akhirat ini. Bila iman manusia ni penuh molek dalam hati dia, orang pujuk dia pun tak gaduh terima, orang rujuk dia pun tak gaduh takut, orang buat apa pun dia tak gaduh golek. Bagaimana perahu bedah orang panggil, bila penuh bayar dalam perahu, mari anu gelombang, mari ngomong, mari berapa dia jalan senang, tak ada golek kiri kanan. Kenapa? Jalan tu penuh golek. Oh ya, dia golek duduk bedak mutah diri kita ni kerana tak cukup, tak ulat balik bagian. Itu mana kata dia? Ay ya'muru qalbahu bil iman billah. Hati dia mesti penuh dengan Allah. Nak boleh penuh ni mengaji dan berkawan dengan orang mengaji. Kita mengaji dan kita buat apa kita mengaji, kita kawan, kita anak dulu, kita orang kampung kita, usaha jadi serupa kita belakang, kita dia serupa belakang, ada yang cara lagu tu orang panggil iman bina kamil mutakamil. Agama kita terus dan kita berkawan pun sama-sama menyempurnakan anak-anak kita. Wa ayyamla ayyamahu bil amal salih. Iman mesti penuh dengan beriman, hati mesti penuh beriman Allah, dan hidup kita sepanjang-panjang mesti amal kita soleh.
Semaya soleh, nego soleh, politik soleh, terbi negeri, rumah tangga soleh, terbi negeri soleh, kawan dengan orang soleh. Barulah kata dia, barulah benda ni akan ibarat akan jadi titis kita untuk bayar surga dari akhirat. Amma haula illa bil yazlimunahum min al-aqwiya wa sada. Ada pun orang yang selalu buat yang aneh kita. Baik pun orang yang sebab jenis gagah-gagah ataupun asada. Orang panggil orang yang bertakap. Orang-orang yang megang-megang kerajaan, baik kerajaan zaman itu, baik kerajaan lain, baik kerajaan mana sekalipun yang selalu buat makna sangat pada kebiasaan Islam ni, kalau yusallahu ghafilan anhum. Orang itu kena reti bahawa Allah ni bukanlah tak tahu nama dia. Allah tidak lalai. Allah tidak mengatuk sekali abuk tak jumpa cari dia ke, mengatuk ke tak ingat dia ke, tak jumpa cari ke, lupa nama dia sudah. Mungkin kena reti bahawa Allah tidak lalai daripada orang-orang yang sebab nanya kaya ni. Innama yuakhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar, yani ayat ta'ala. Rasulullah Allah Taala melewat, Allah Taala melewatkan pembalasan itu, nak tunggu hari yang bila mai hari itu bukan apa manusia ni balik lagi di sini. Sebelalu orang sebelalu. Nah ni dia tak balas ni lagi. Mu boleh hidup dengan ini walaupun mu hidup atas bangkai manusia, walaupun mu hidup atas kawak manusia, mu hidup ni darah manusia, hidup ni 50 manusia, saya tak balas lagi mu ni. Tapi ada kata Allah tak boleh juga. Dia akan tipu, dia akan tunggu, dia akan sanggup hingga sampai satu hari dia manusia punya musim yang akhirat lain yang sampai butir mata ni berlalu ada di sini. Kalau menggok, salah menggok akan dia dia di satu hari yang kalau dia tu tunduk belakang, monyok belakang, kuyu belakang. La yartaddu ilayhim farfuhu. Butir mata pun tak kelip. Dunia akhirat dunia negara kelip belakang. Oleh dia kita kelip ni kerana kita tak berjumpa dua sah. Sebab kita ada berjumpa dua sikit. Maka Isa selaka yang mesti ini. Maka selalu. Sebab dia nak kelip ni. Atau perlah, bagi orang yang kata lalu sama. Sebab kita lalu ikut ni, takut jumpa dengan dia. Polis kau, tuan tuti kau. Tak jumpa, selalu tu. Sebab dia nak kelip. Di akhirat kelak, dia kata, dia tadi tak kelak minta kelip sekali. Kerana kau kelip dia, dia akan dekan dia bagi kelip dah. Misalnya, kita ada gambarnya, bagaimana saya hidup. Dan bagaimana bisa manusia di akhirat. Wa afidatuhum hawa. Betul mata mu tak boleh kelip. Berarti turutmu betul hudangnya. Sebab kata Allah, tak ada akidatnya. Jadi dia bila kelip salah, tak ada akidat. Tak ada akidat dia artinya kata turut ni betul hudangnya. Tak tahu Allah puan akid, Allah puan jatuh. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi. Akhirat kalau hari yang bumi ni akan ditukar dengan bumi lain. Kita duduk kampung. Miskin-miskin pun betul tak duduk kampung. Tak ada kan? Kenapa kampung kita? Tak. Dia punya yaitu letak lawan dia yaitu. Tapi bila bumi hok mu jujur tidak bumi hok mu jujur sama kini ke? Bumi hok mu jujur bukan bumi hok mu jujur sama hok mu. Kampung hok mu jujur kampung tidak kampung tu dah. Negeri hok mu jujur sama kini tidak negeri tu dah. Dia suka buat kan? Mau kata hamba sekali di Kairah mula-mula pergi. Duduklah bandar. Tak lagi Azhar lah bandar Kairah. Bandar Kairah ni punya besar. Ialah kita duduk dalam kata baru. Kata baru juga sejak tahun 50-an. Nak bersama orang. Tu ya tidak Jepun. Bila pergi ke ni bandar Kairah muat orang 8 juta. Tu 8 juta ni umat Melayu. Berapa juta umat Malaysia? Melayu Malaysia, Melayu tanah Melayu 8 juta lah kata-kata. Duduk seluruh Malaysia. Malaysia Melayu. Misalnya 8 juta ni ada di tengah bandar. Kita boleh agak sejarah bagaimana ramai yang manusia, bagaimana banyak jalan, bagaimana tinggi, bagaimana batu, bagaimana jalan pokok semua sekali. Satu hari boleh kosong. Balik jajah. Kamu duduk cek kamu. Pak Umar aku duduk sampai pada gitu. Mengingat gitu. Satu kali tu balik ke lain dah. Jadi gitu kalau kita duduk bulan, kita lagu lain. Pak turun, saya cek rasa Pak turun. Kena ke gitu lain. Keadaan lenggok alat bom tak tahu jatuh naik jatuh dia alat serupa batu serupa dia aja ni lenggok alat akhir sekali dia nanti dia Allah bahkan kok tergetak bunyi mana jaga bunyi tak pergi situ rupanya dia tak lain tidak jalan tunggu-tunggu tu ni bulan puasa balik ke satu turun ada kok ada saya tak ni Tuhan tak nak lagi aku tahun teruk dah tak jumpa hari tak tahu naik jatuh wali. Kau pun banyak Kairah ni pada hati. Bukan ada kayu pun dia boleh apa. Jadi nak rakyat orang hari semua. Hidup kita di muka dunia ni. Kalau kita selalu. Kalau kita ingat ke akhirat. Ingat
suka sayur akhirat, ingat kesal sayur akhirat, maka tidak berapa galak sangat muka dunia. Tidak berapa galak sangat. Mana kalau kita bawa kereta, bawa tadi, sana tidak atas dia kamu, kaki dia ni. Atau ni kelak kamu. Tidak kata melanggar, ada benda bahaya betul, kata seleku, kata realitas, kata berapa. Biarlah kita hidup sama muka dunia boleh ingat. Kenapa akhirat tidak bumi akhirat tidak bumi lain dah, tidak bumi ni dah. Kapul akhirat tidak kapul ni dah. Negeri di akhirat bukan negeri ni dah. Wassamawati itu tidak langit. Langit pun langit ni dah. Langit lain dah akhirat tidak. Yang menyebabkan orang kau bengok, kau pilih, kau besar. Wa barazulullahil wahidil qahar. Dan semua orang kata jolok di tengah Tuhan. Dunia ni tak tengok orang ni, tengok orang ni. Jadi macam mana? Tuhan ni tak ada pasal abu. Akhirat nak dia kata, aku buat demi tempat mujizat tu, mula ke betul yang aku sama-sama. Ketika tu, patut nak kacak, patut nak berapa-berapa, boleh jatuh lah mana akhirat ni. Muka nanti. Watara al-mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfar. Dan mungkin tengok ni Muhammad sebanyak mana orang salah di akhirat kelak, aku rasa dalam belenggu belakang. Bangun kubur tu, mu jangan fikir bangun kubur tu mu boleh pergi. Enggak, sini sekat supah hati ni, sekat hati ni je. Muqarrani direka. Dia ni rekanya dia tu, dia tu bersalin lali, dia rekanya rata, kalau dia gali, dia tahu. Walau bagaimana pun, asfar dalam belenggu belakang. Semua manusia akan dibelenggu, dia akan reka sama lain. Kalau belenggu saja, dia dapat lari. Tapi dia main belenggu, dia ramah, dia reka berkali-kali. Semua ini menggambarkan gambar yang susah manusia di akhirat ini. Sarabiluhum min qatiran. Baju yang aku pakai, aku buat daripada belakang panas. Belakang itu sekali-sekali, bayar tu kalau kena kulit dia mecus. Jadi dia panas. Pasti dibuat baju kita pula. Tidak nak pakai, kena pakai. Menjaga semua pakai. Pakai, panas, mecus. Oh, betul lah. Watalasya wujuhahum an-nar. Dan muka dia akan disuar riatillah. Pusing ke mana tu, pusing kanan, pusing kiri tu, apa dia akan keselam muka dia. Sebab muka ni kulit dia habis lepis. Tepak dia cukup sensitif. Sejuk pun mudah biasa di muka, panas pun mudah biasa di muka. Atau nyamuk gapo pun enggak pun biasa di muka. Muka ni rada dia kuat sangat, sensitif dia banyak. Muka yang lipis begitu sekali kulit tu lah aku senang niatin aku dipak dulu. Mungkin dah lipis awal-awal lagi. Saya bila betulnya akhirat dia tidak sedih sangat ni manusia. Tuhan tidak nak nyanyi, dia nak setel lagi. Orang Latino hak sana-sana saya ke kulit, semua kering nama gapo ingatlah. Semua kan nak nama kering nama bedak. Nama dia lah tapi sekali kau jangan berjadi masuk aku kulit ni. Yang bermulak dialah cantikkan demo keenahan demo berapa demo untuk dia halal sudah. Nak pakai bedak pakai tapi untuk betul orang ya dia halal. Nak becu, nak kering, nak buat gapo siapa tak ada apa. Tapi untuk laki dia, untuk gapo dia. Jangan sekali-kali kalau kita jangan ini muka kita ni. Antara kita dengan orang lain. Saya sangat kulit dan macam ni. Saya sangat rupa dan macam ni. Tak apa. Kami tahun ni, pagi kali aku akhirat kena, tak kena lagi. Tak pandang lagi. Dia jadiallahu kull nafsin ma kasabat. Dia saya kata aku buat lagu ni, semua ni tujuan supaya Allah Ta'ala boleh balas. Benar usaha manusia. Usaha manusia di muka dunia ni tidak akan terlepas tanpa pembalasan. Tidak. Semua segala gerak-gerakmu, duduk bangun, makan minum, fikir kecekmu, semua ada pembalasan belakang. Tapi ingatlah. Kalau balasan yang boleh sembunyi balasan baik, tidak balasan hidup. Sebenarnya syariah kita, sesungguhnya Allah cepat benar kira. Mula kita selama 5 orang, nak kira orang, aku tak musik-musik Saya kata, inna Allah syariah hisab. Aku ni pasal ini salah benar ilmu hisab. Cukup cepat kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.